الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat baru 55. Kat mana? Soalan ke-30. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan yang ke-30. Apakah hukumnya manusia hari ini mengubah ciptaan Tuhan pada dirinya? Umpamanya mencantikkan gigi dengan mengukirnya dan mentatu badan, kerana katanya itulah satu kemodenan. Membuat pembedahan plastik pada hidung, pipi, paha, serta melentikkan alis mata, mencukur dan sebagainya. Jadi soalan tentang beberapa perkara yang dulu tak ada, sekarang ni berleluasa dah, iaitu menambahkan kecantikan lebih daripada had. Seperti membuat tatu, buat pembedahan plastik dan mencukur alis mata, itu bulu kening. Apa hukumnya? Jawapannya, dalam masalah ini Islam melarang ke atas umatnya berhias berlebih-lebihan hinggakan sampai kepada suatu peringkat mengubah ciptaan Allah, mentatu badan atau mana-mana bahagian badan, serta mengukir gigi dan membuat pembedahan plastik supaya kelihatan cantik dan menarik, adalah dilaknat dan dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi dalam suatu hadis, Rasulullah melaknat perempuan yang mentatu dan minta ditatu, dan yang mengukir gigi dan yang minta diukirkan giginya. Dalam hadis ini, sahabat meriwayatkan bahawa Nabi melaknat. Melaknat ini maknanya jauh daripada rahmat. Maknanya hidup tak ada rahmat. Sedangkan hidup kita ni perlukan rahmat. Dan yang kita nak lebih penting ialah rahmat. Nampak? Tetapi manusia akhir zaman ni mereka melupakan satu perkara yang sangat penting dalam hidup, iaitu rahmat. Jadilah benda yang tak berapa penting lebih penting, iaitu nikmat. Nikmat ni benda penting, tapi lebih penting rahmat. Nampak? Dengan nikmatlah kita dapat mencapai syurga Allah. Dengan rahmat, bukan dengan nikmat. Nampak? Dengan rahmat kita nak keampunan Allah. Dengan rahmatlah kita nak kebahagiaan. Nikmat tak dapat menjanjikan apa-apa. Jadi rahmat sangat bernilai kalau dibandingkan dengan nikmat. Tapi kita ni umat Melayu mutaakhir ni lupa. Benda yang mahal ditinggalkan, benda yang murah nampak dikejar-kejar sangat. Bukan kata salah cari nikmat, tapi nikmat hanyalah menjanjikan kebahagiaan dunia, itu saja. Rahmat menjanjikan kebahagiaan akhirat. Nikmat ni kesenangan. Nampak? Kesenangan hidup dalam dunia. Nampak? Rahmat kasih sayang Allah berkait dengan akhirat. Rahmat hanya Tuhan beri kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Orang kafir tak dapat rahmat. Nampak? Adapun nikmat orang kafir boleh. Orang Hindu boleh, orang Buddha boleh, Majusi boleh, Nasrani boleh. Ayo ping pun boleh nikmat. Iaitu rumah tangga, makan, pakai, minum, kenderaan, tanah air, pekerjaan, jawatan, tu nikmat. Orang yang paling jahat sekalipun, jos buh, Tuhan beri nikmat. Benda tu kita tak salah kita cari, tapi kita lupa mengundang atau menuntut rahmat Allah. Maka apabila suatu perbuatan itu dijanjikan dengan laknat, maka jauh daripada rahmat.
Tattoo yang memberi tanda atau bekas pada mana-mana bahagian badan dalam bentuk yang bagai ukiran yang sungguh seni. Umpamanya agama Kristian, kebanyakan pengikutnya membuat tattoo dalam bentuk persembahan ataupun lambang-lambang agama mereka seperti palang salib, sama ada di tangan atau di dada mereka. Perbuatan tersebut menyakitkan badan. Tattoo ni kita fahamlah. Hak lukis itu di tubuh tu. Macam-macam gambar, macam-macam lukisan, macam-macam isyarat. Tak. Ikut akan kehendak Tuhan punya tubuh lah. Hukumnya haram. Orang Islam yang buat tattoo wajib kena buang semula. Kerana perkara tu haram. Yang tak payah buang orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Orang Dayak masuk Islam. Tak ada tattoo di badan dia. Maka tak wajib buang lah. Kerana dia buat tu dalam kafir. Ada pun orang Islam yang buat tattoo wajib kena buang. Melainkan dia mati dah, barulah tak payah buang. Kerana menyeksakan mayat. Dulu tattoo ni orang kafir, sekarang orang Islam tattoo. Kalau di Singapura, ramai budak-budak Melayu bertattoo. Dan melarat ke Johor Bahru, dan sekarang ni Kuala Lumpur pula. Sampai Kuala Terengganu ada dan Sekor dulu, orang nampak orang pakai tattoo. Kalau penjenayah dia fardu ain tattoo ni. Nampak? Dia macam wajib. Kalau gangster memang mestilah. Gangster. Pasal apa orang Melayu, orang Islam bertattoo? Kerana mereka nak ikut kemodenan. Itu je penyakit dia. Nak kepada kemajuan. Yang sebenarnya salah faham. Maju ni kita ikut Allah dan Rasul. Siapa dah ikut dah maju. Nampak? Apa jua Islam yang paling maju. Islam paling maju sekali. Siapa yang tak ikut petunjuk Al-Quran dan hadis, dia mundur. Tandanya kemajuan itu berkait dengan Al-Quran dan hadis. Kerana Quran ni tidak cerita perkara 20 tahun akan datang. Tidak cerita 20 saja atau 2057. Tapi ceritanya advance, melangkau sampai kepada alam akhirat, syurga neraka. Itu maju. Nampak? Maknanya fikiran Islam ini menjanjikan jaminan kebahagiaan, bukan saja 20 tahun, 30 tahun akan datang, tetapi lepas daripada dibinasakan langit dan bumi ini, ada janjian. Itu orang panggil maju. Awal ini dah, kalau ikut Islam dah maju. Dah maju dah. Ini pakai piah, pakai tayak, pakai apa. Dia kata tak maju. Pasal apa? Pasal pesen lama. Dah mula semayang, pesen bila? Semayang 5 waktu tu hak bila? Tu barang antik semayang. Barang antik semayang kita ni 1400 tahun dulu Nabi ambil di atas pada langit yang ke-7. Lama lah. Dah kalau mu kata pakai serban, pakai jubah, pakai tudung, pakai jibak ni, barang lama, tak maju, tak sah semayang. Yang pergi ke Mekah tu benda Baitul Atiq dia panggil. Kaabah tu Baitul Atiq, rumah yang sangat antik. Atiq ni bahasa Arab. Orang Uftik tak berarti nak sebut, lidah dia keras jadi antik. Atiq pun bahasa Arab, mana benda yang lama. Yang mu pergi keliling Kaabah apa? Yang mu kata tak mu ikut barang lama, dan mu nak maju, mu keliling KLCC nya. Ataupun maknanya dah Paris Tower baru maju. Kita tak faham. Jadi mengarut-ngabang kali cakap. Moden ni bukan maknanya meninggalkan apa benda ni akhlak yang baik dalam agama, bukan. Moden ni maknanya kemudahan, nampak, yang kita dapati kemudian daripada satu dan satu. Daripada guna wak, guna arang batu. Daripada guna arang batu, benda yang samanya. Kereta api guna diesel, daripada guna diesel guna elektrik, tu panggil modern. Nampak? Bukan buang tayar. Ini modern dah, tetapi buang tayar, buang reba, buang latar. Bukan tu. Tetap sama saja. Kalau tudung lah sampai mati. Modern. Cuma tudung lama ni dia tak macam learning, molek. Ada siri, ada ketek tu, ketek waktu.
Nak dia sulang kot tu. Dah. Benda yang sama ya, menutup aurat. Faham lagi? Dah. Jadi bukan moden kalau pakai tattoo. Pakai tattoo ni orang jahiliah. Orang mundur. Jadi kita pakai tattoo, kita mundur ke belakang. Yang paling maju Islam. Sebab itulah kalau kita tengok angkasawan, ada orang kata penumpang je, kuandak lah pelacung pun ikut suka dah. Syekh apa nama? Syekh Muzaffar. Naik ke angkasa. Tahu tak berapa tinggi? Baru-baru ni. Siapa tahu? 300 kilometer. Lebih kurang 300 kilometer sahaja. Dah 215 batu saja. Dari sini ke Maran, Pahang. Dah dekat sangat. Nabi naik lebih daripada langit yang ketujuh. Betul tak? Dah siapa model? Siapa maju? Jawab. Siapa lebih maju? Nabi tak? Ada orang kata pula, Nabi dah aci lah. Ada tak? Bodoh. Bila hak kita dah aci. Bila hak orang lain ni dia kira aci. Dia bukan aci, dah aci. Sebab tu Allah jadikan Isra' Mi'raj ni hanya kepada Nabi Muhammad seorang. Kerana dia khatamul mursalin, penutup sekali Nabi, habis sekali. Tak ada lagi Nabi lain naik ke langit. Nah, lebih daripada langit yang ketujuh. Sedangkan pakar-pakar kaji angkasa mengatakan langit yang pertama tidak dapat disampaikan, tidak dapat dikaji oleh manusia dan sampai bila-bila pun, kerana terlampau jauh langit pertama ni. Tak dang nak sampai. Kalau nak pergi pun mengambil masa berjuta-juta tahun cahaya. Cahaya ni laju lah. Kalau kita sulung lah tu, sabar selalu pula kapal. Lajunya cahaya. Maknanya berjuta-juta tahun kelajuan cahaya baru kita sampai. Dah berapa umur kita? Dah acur bu dah. Tak sampai langit pertama. Nabi lebih daripada langit yang ketujuh. Dan kita tak nampak. Tidak nampak orang lain ni. Pasal apa? Pasal kita hijab. Faham tak? Ada hijab. Sejarah Islam tak ada dalam minda kita. Pasal kita tak ada perkara-perkara yang tamadun, yang moden dalam Islam, kita lupa. Tak ada dalam minda kita. Yang ada dalam minda kita, kita duduk belajar bukan sirah agama, benda lain. Kita hanya duduk ingat sejarah Alexander Graham Bell. Nampak Ho Chi Minh, mata siapa dah nak buka. Faham? Mahatma Gandhi. Akhirnya kita lupa sejarah kita. Nampak? Angkasawan yang pertama naik ke angkasa Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama turun daripada langit, Nabi Adam alaihissalam. Bukan Yoping. Sejarah ni kita nak pakai. Jadi menunjukkan moden ni agama kita sendiri. Tapi kita diserang dengan serangan fikiran daripada pihak penjajah supaya kita tak erti sejarah kita sendiri yang begitu hebat. Sekarang ni kita tak erti. Kita erti orang putih lah. Siapa orang pertama naik ke angkasa? Yuri Gagarin. Nampak? 1965. Orang yang pertama naik sampai ke bulan, Neil Armstrong 1969. Umpamanya hak tu pandai jawab. Tak, yang pertama Nabi Muhammad SAW, lebih daripada itu. Jadi kemodenan adalah pada agama. Nampak? Jadi agama bukan menolak kemodenan. Tidak ada kitab dalam muka bumi, atas muka bumi ni yang boleh menceritakan perihal sains yang begitu canggih. Kalau nak bandingkan dengan Quran. Itu moden. Boleh cerita nyamuk, kajian tentang lalat, tentang labah-labah, tentang binatang-binatang, tentang bumi, tentang langit, tentang cara Allah menurunkan hujan. Mana ada kitab lain. Jadi haram tattoo tubuh ni. Tak usah buat logo-logo. Nak buat logo baju sudah. Tak usah buat atas belakang. Ini diikut orang. Dulu tattoo agak sakit. Sekarang ni kurang sakit sikit lah. Dia menggunakan teknik moden. Walau bagaimana tak sakit pun haram juga. Kerana meletaklah tanda pada tubuh ni hukumnya haram. Kena laknat. Di Kuala Lumpur sekarang murah. Dulu RM25. Sekarang
RM15 buat satu tattoo kecil pada badan. Budak-budak perempuan Melayu duk buat. Tak? Dekat Bukit Bintang Plaza, naik dekat atas, dekat 5, tempat buat tattoo. Yang tattoo ni orang kafir. Yang buka baju ni nak buat tattoo budak-budak Melayu. Jadi Cina boleh tengok pula free tubuh badan budak-budak Melayu, dan kita kena bayar pula ke dia. Ni. Betapa mundurnya fikiran umat Melayu. Pasal apa dia buat lagu tu? Pasal dia rasa comel. Macam kita orang jahil, bila kita jahil, kita buat benda-benda yang jahil, yang kita rasa kelas. Orang ada ilmu tengok, budak mana pula bodoh. Nampak? Kita rasa hebat lah ni. Hebat aku. Hebat apa jahil. Jadi haram buat tattoo pada badan. Tak saya ikutlah orang putih. Idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di contoh-contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, kalau kamu nak ikut segala segi Rasulullah, kepimpinan dia lebih sekali, akhlak dia lebih sekali, tutur kata dia lebih sekali, rupa dia comel sekali. Tak ada banding. Tak. Batu orang yang kenal Rasulullah, orang lain dah oleh lagi. Kita dah ada puja benda lain. Yang mengikir-ngikir agar giginya rapi, indah dan cantik dipandang orang sekarang, maka hukumnya haram. Biasanya mengikir gigi ini dilakukan oleh perempuan. Kikir gigi dia boleh buat kalau gigi itu cacat. Gigi kita cacat, tak? Gigi rosak, boleh buat. Kalau rosak boleh beki. Kalau comel dah, tak boleh nak comel lagi, tak boleh. Melainkan kita gunakan perhiasan yang sementara boleh. Perhiasan sementara yang tidak kekal. Tidak kekal. Tidak kurang juga ada yang menjarangkan gigi mereka itu pun dilaknati oleh Allah SWT. Sabda Nabi SAW dilaknati perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi supaya menjadi cantik, yang merubah ciptaan Allah. Kalau gigi patah boleh tapung, kalau gigi berlubang boleh tapung, gigi sakit boleh cabut. Tak ada gigi boleh buat gigi palsu. Tapi gigi yang comel dah, nak comel lagi haram, tak boleh. Hak tubuh badan. Kalau hak dah lekat di tubuh, tak apa pakaian kita. Mengenai mengubah keaslian wajah kepada wajah diubah pembedahan, ini juga dilaknati oleh Allah dan Rasul. Akan tetapi pembedahan kena menyelamat seorang dari penyakit yang berbahaya, tidak dihalang oleh agama. Contohnya seorang itu di mata atau di hidung atau telinganya atau mana-mana bahagian badan ada ketumbuhan, sehingga kan ia boleh mengganggu penglihatan atau pendengaran dan sebagainya, maka harus dibedah. Begitu juga yang budak-budak yang lahir yang mulut rabik, bibir ini rabik, itu boleh beki. Ataupun lubang hidung tak ada, boleh buat lubang hidung. Atau telinga dia rosak apa semua, terbakar, accident dan apa semua, boleh buat. Harus. Yang haram ni tak ada masalah apa-apa, nak comel lagi. Macam ni artis-artis buat pembedahan hidung, jadi macung lagi. Tarik kot tu, senjah kot ni, kepik kot tu, macam-macam macam. Ini semua ni daripada barat yang tak ada agama. Kita ikut je. Paling-paling tak ada ubah rambut. Tak ubah hidung, tak ubah pipi, rambut celup. Macam Jelu. Jennifer Lopez. Kenal tak? Perempuan kenal tak? Kenal, gitu-gitu. Rambut je Jelu. Kulit dah sekarang. Ni jangan. Tak boleh buat lagu tu untuk meniru-niru, tak boleh. Orang perempuan boleh celup rambut bila berubang saja dan dia ada suami. Ingat tu. Kalau dia tak ada suami, rubang putih pun tak boleh celup rambut. Dia ada suami, rubang dah rambut dia, maka boleh dia dye rambut dia dengan dye, dengan celupan yang tidak menghalang daripada sampai air ketika mandi dan wudu. Syarat dia tiga syarat. Yang pertama dia berubang, yang kedua ada suami, yang ketiga dengan dye yang diharuskan pada syarak. Boleh.
Kerana apa? Kerana nak menarik perhatian suami. 3 orang perempuan ni nak tarik perhatian suami. Tujuan perkahwinan litaskunu ilaiha, supaya kamu seronok bersamanya. Dah kalau tengok pada putih gitu macam ke, dah laku stadium. Dah seronok tu lagi tengok. Dah buat pula nasi lauk ikan singgang, kau dah lalu makan. Tengok kepala putih gitu. Ni cuba celup beli dye kat bandar lah. Warna blonde ke, warna dark tan ke, warna brown ke, warna benda lagi. Warna koko ke apa ke, boleh. Kerana untuk suami. Anak dara dia ni celup-celup rambut, barangkali berubah kot. Molek-molek ada. Umur baru 16, 17, 20, 21, laki dah ada sekor haram, celup rambut. Orang putih tak apa lah, rambut merah dia asal dah. Dia tanya tahan orang putih, rambut dia tanya. Where you coming from? Buenos Aires. Nampak? Sao Paulo, Brazil. Sabah lah. Ni duk kubah tangga. Duk. Rambut merah. Dah ni sekarang lagi rambut kuning duduk dalam mek. Pakai tapel. Dah Sabah sikit haram. Cakap orang putih tak reti bersepatah haram. Kalau kita duduk 20 tahun mereka tak boleh celup rambut. Tak boleh. Dia panggil mengubah. Potong rambut boleh. Kawat pendek gini, kawat sedang, kawat panjang, kawat khipmu. Tu lain lah, bukan ubah. Dia sementara saja. Habis kekok dia lebuh semula. Ni bukan saja sementara, kerana tidak sementara, tetapi juga menyerupai kaum yang lain. Dengan tujuan tak puas hati dengan Allah beri kepada kaum Melayu ni rambut hitam, tak boleh. Buat apa benda ni pendapat pasti haram, melainkan kerana kemalangan ataupun kecacatan. Boleh. Ambil kulit peha tapung atas muka, accident. Ambil kulit perut tapung atas kok. Dia air panas. Tu boleh ya. Lahir dalam keadaan maknanya cacat mukanya atau tangannya, kena buat pembedahan, dibolehkan. Comel dah tak boleh. Tak boleh. Nak comel setara mana? Kalau yang sementara tak apa, seperti alat-alat makeup boleh, pasal dia sebetul pakai sebetul, pakai bedak pagi tu pukul 10 tak apa jadi dah. Tak kena buka dah. Dia punya apa benda ni, foundation punya tu. Pakai pagi tu sejam lebih tu lama lepuk dengan spang dia tu. Betul buat kerja boleh 2 kali naik je, habis dah. Bukan pukul 10 kena betul mula apa bedak. Tu sementara dia panggil. Tu tak apa tu. Tu pun jangan berlebih-lebihan. Make up jangan lebih-lebihan. Jangan lebih-lebih sangat. Sampai muka jadi macam ring rezek, kilap-kilap. Jadi ada tu. Berkala-kala atas mata. Sedikit daripada bedak dimaafkan untuk keluar rumah. Ni siapa biru dia atas mata. Biru tu ni macam gelanggar tiang api. Biru tu. Muduk siapa bergelabek nyeng merah. Tisu aja habis kotak ni lap birai. Pak baki. Dan kalau hari Sabtu macam-macam pasal gitu tengok. Kali hari Sabtu pukul 12 kat Jayam. Blopong bang atas hidung macam-macam pasal. Cermin kelabu rumah. Berdoa lalu atas pipi merah, bawah pipi sama, atas mata hijau, bawah kelopak mata biru. Biar kening tu buah air kelada pula. Budak-budak buat orang, dia buh di kening. Faham tak? Bergeli-geli. Berdoa lalu. Itu haram. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maksudnya, hendaklah kamu berhias. Tidak salah kamu berhias, tapi jangan berhias berlampau batas sampai jadi macam perempuan-perempuan jahil. Tak boleh. Kalau duduk disuk dengan suami, kita heran tak beriah pun tak. Nak tubik luar, nak tubik jabat. Siapa menyala-nyala atas pipi. Tujuan nak suruh orang jabat tengok. Orang jabat pun tegur. Comel itu, comel tu. Kita pun jawab, tengok orang lah. Kemah mulut dengar. Faham? Dah kata comel sekali. Maksud tanda pula lama lagi. Puak lama. Dah. Dah bukan sini ni. Hak TMB.
Jangan melebih-lebih nak pergi jalan, nak pergi beli, nak pergi makan pulut, temu natu tengok sakit benda. Siapa merah-merah menyala, siapa sino-sino apa benda ni. Tak? Jadi model. Kemalang anugerah era. Apa benda ni. Tak jadi gitu. Nak kita tengok orang sakit ICU, dia pun dah nampak muka kita. Tak? Dia pakai topeng gas. Dah nampak benda. Dan kita nak comel buat benda. Tak? Lama dengan bergandung nak pergi dah nampak dah. Bukan nak tengok orang sakit. Nak suruh orang tak sakit tengok kita. Tak boleh. Di rumah tu berhias untuk suami. Biar siapa menebang-nebang tak apa. Kalau boleh siapa 3 inci tempat gicu di rumah. Tak, ni tak di rumah kering garing bibir. Tak, tekuk pakai lari daki depan suami. Suami tengok kemang mulut. Tak, mata-mata beleh. Muka hak jadi bunyi muka keras kejung muka. Macam transformer muka. Tak beriak berak dengar nak pergi makan pulut. Dah siap terjun lah kalau mandi. Tak debung bahan dengan obat tu, bahan dengan tu, dengan ni, dengan tu, macam-macam muka, macam-macam bahasa ni. Mula-mula sekerak, bahan dengan sekerak tu. Nampak? 3 kali sekerak. Nampak? Macam kena gaus ming. Clean and white pula. Dah macam-macam bahasa. Nak pergi jalan. Yang kita heran depan suami apa dia gitu. Depan suami ni molek bukan kata saya duduk tak kening. Sisi ikan krisi. Nampak? Berkeping-keping atas dahi. Atas hidung bekan ngecik parutnya ni tambung-tambung. Berat ke buang. Bosuk kohong. Lalu dekat dia bau macam kambing bau. Tak kena sangat. Baju dah nak kemar katung. Kemandak akan baju kemar katung gitu. Tak anda ke puan. Dia untuk suami, perias untuk suami. Suami ada di rumah pakai macam hari raya. Faham? Pakai macam nak pergi makan pulut gitu. Suami ada di rumah. Waktu bik baju hak habis seksi, habis lawa. Kain hak 48 hias meter. Tak, belok sampai atas belakang daripada bawah. Tak, itu baru betul depan suami. Hak adalah buci. Ni dah kemar katung. Rambut-rambut dah sikat macam tu romo siang. Dah komang sebenarnya. Kuku-kuku dah kerak. Tak betul. Begitu juga Allah dan Rasul melaknat bagi perempuan yang mencukur alis matanya dengan tujuan menambah cantik dan memikat hati apabila orang memandang padanya. Sabda Nabi SAW, Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alis matanya atau minta dicukurkan alis matanya. Oleh itu kalau ingin selamat dan ingin mendapat kasih sayang dari Allah, jauhilah akan apa yang dilaknat oleh Allah. Yang haram tentang bulu mata yang pertama cukur habis, lepas tu toreh dengan kalang. Nampak? Dia guna pensel je dah. Mahal tu boleh hak molek yang 49 riyal. V50 balik 10%. Tak? Kalau hak medin 3-10 riyal dah agak tu. Berapa-berapa kali. Ni. Toreh atas ni. Tak boleh. Tak boleh. Yang bolehnya guna celok sahaja puan. Tak? Celok tu boleh. Hak buruk biar mata. Untuk memaniskan mata. Boleh lah tu. Tujuan supaya suami tengok menarik. Suami pun ambil MC hari ni. Tak pergi kerja. Nah. Ni orang tanya, mu tak lagi ambil cuti duduk rumah. Cik malah aku duduk rumah. Dah tak pandai tarik perhatian. Tak. Yang kedua, haram dicukur, ditinggal halus. Tu haram juga. Ada pun kalau dia guting sikit-sikit andam dia panggil. Hukumnya harus dimaaf kata setengah ulama. Hak cukur botok tu lepas tu bahan ngepeng, hak tu haram. Yang kedua, cukur tinggal halus saja bulu kening. Nampak? Ada ramai. Datang nak beli kuih ke puasa, halus bulu kening. Puasa juga gini. Halus bulu kening. Tak bulu mata pula ni. Politik macam anak lembu baru beranak. Bulu mata berat. Dia ingat ke lawa tu. Tak lawa. Tak takut tengok. Tak jadi. Tuhan buat comel dah nak lebih lagi, akhirnya jadi uduk. Dia nak cukur bulu mata gitu, kaki joget. Dah puan ba GRO, mana sabar dengan kerja dia.
Nah, kita anak nak ambil SPM tahun ni. Mak bulu mati cukup lagi. Nah, macam-macam alat dia ada. Nah, toreh atas muka saja 2-30 kala. Anak 12 kala. Nak ambil PMA. Nah, mak 28 kala. Nah, geculah itu. Boleh tak salah sikit pun dia panggil tadmihul wajhi, iaitu mencantikkan wajah li azwajiha, untuk segala suami-suami mereka boleh. Nah, belilah alat solek hok mahal ke, hok molek ke, boleh. Bila suami ada di rumah, kita make up habis-habis teh, para habis teh. Habis teh ni mana tak ada teh, tinggal napis saja. Faham? Tomel sungguh. Tak? Baru tu. Ingatlah. Ni dah baru nikah hari 2 tu lah, masih menyambut tu comel pakai. Tak dengan baju kebaya. Nah, baru nikah jangan. Kalau beli air tapping 2 straw, pakai isap 2 straw, mu cocok aku cocok, mu cocok. Dah. Kalau beli deriang belah buah katil 2 orang. Nampak? Sutil beli tok lelaki kedeku. Baru nikah, muik butik ikut aku. Nah, tua kata telaka punya tu. Pada tahu aku mana deriang. Nah, dah apa dah ada orang kasih sayang baru nikah. Nah, pandanya jinnya apa hias bilik apa semua betul dengan batal golek. Suami nak sapa lagi. Nah, suami sapa lagi ko pasok lagi. Ko dua betul orang ni batal golek. Nah, ikat dah batal golek dah kena pula ikat gini pula kebing. Nah, ni gini lasih pula jangan lebih sikit dengan ujung ikat. Oh betul lah ke. Baru nikah dah boleh anak 2 orang. Macam-macam duk atas katil, pandang gastung. Ada kurang ada belaka atas katil. Nah, tak ada rupa bilik dah. Ni boleh menyembah tu lelaki bandi gabok. Sepak baju dalam. Dah. Oleh itu kalau ingin selamat dan ingin mendapat kasih sayang dan redha Allah, jauhilah akan apa yang dilaknat. Jangan buat benda yang dilaknat oleh Allah. Comel tak ada salah, tapi ada peraturan. Lepas tu kita kena belajar agama, tak rugi. Kita nak kerja, kita kursus. Pasal apa? Pasal boleh duit, lagi boleh kerja, boleh gaji bulan-bulan. Dan ni duit akhirat, keselamatan kita akhirat dengan ilmu agama pula. Tak apa salahnya kita dengar. Sehari sekali je. Nak maghrib, isya je. Pilih kat mana kita nak, surah mana, masjid mana, ustaz mana. Ada orang bergaya keras, dengar kat keras. Nah, ada orang bergaya lembek, pergi dengar kat lembek. Boleh pilih. Bukan kata wajib sepat. Cukup mudah. Kereta ada, motor ada, minyak ada, pitih ada. Pasal apa tak rugi dengar? Rugi kita. Kita ni kaki tangan kerajaan Allah. Yang pencingnya mati, barulah pencing. Maka kena hadirlah. Sekejap maghrib, isyak balik. Masa kita balik daripada surau kuliah, tidak payah tinggal. Tidak payah tinggal cicing, tidak payah tinggal kereta, ketuk iman. Tak, walik semua. Ni molek, walik peluk-peluk pula 2 tim. Nak makan surau. Jadi siapa-siapa yang Allah beri dia sebagai berbagai-bagai nikmat, dia tak balas budi Allah. Dia dengar orang ngajar maghrib-maghrib ni, dia ni memang orang yang tidak bertanggungjawab. Kalau suami tak bertanggungjawab. Kalau ayah tak bertanggungjawab. Nampak? Kerana tak reti membalas budi Allah. Kalau Tuhan beri kita sakit hari ni kau ni, nak bagi atas hospital, tebuk situ, tebuk sekok, kita ada sehat walafiat. Dah bila lagi? Bila lagi? Nak hadir kuliah-kuliah agama, orang nak khabar tauhid, nak khabar iman, nak khabar hadis, fiqh, halal haram gitu ni, supaya kita ni jadi senang akhirat lagi. Pasal apa yang kita tak mahu? Kalau Tuhan buat kita sakit ni, habis itu, kita tengok atas hospital, tebuk dahi, tebuk tekuk, tebuk perut, tebuk tulang belakang, tebuk tulang tinggi. Macam-macam saya tebuk. Tebuk katil pun ada. Hak bahasa suap bubur, hak dah boleh makan, hak dah boleh minum, hak minum kot lengang, minum kot tekuk, masuk payah kot hidung, masuk payah kot mulut, macam-macam resen. Masa tu boleh tak pergi belajar agama? Ada ustaz pergi naik atas mengajar atas tu, malah layang. Buang masa. Masa ni waktu kita sekarang sihat yang begitu banyak Tuhan beri kepada kita, dan masa lapang yang kita sia-siakan saja. Padahal tengok di shopping gitu, pada anak beli barang.
lepas kuliah ni. Giant tutup berapa Giant? Berapa tutup? Berapa Giant tutup? Ambul ban nama tak tahu. Dah. Baru pergi sekali. Habis jadi warung habis. Maknanya bukan lepas Isya tutup. Kita tengok molek tak. Pukul 11 malam tutup. Tidak khabar ditutup selepas kuliah. Ada. Mana tu imam nak beli barang kau, ustaz nak beli barang kau. Pasal apa yang kita pergi tengah maghrib tu? Tak. Mereka terdesak tu lah air lah. Tak. Pandai guna masa. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas asihatu wal farahu. Dua nikmat Nabi kata ramai umat aku terpedaya, tenggelam, habis itu saja. Yang pertama sihat tubuh badan, yang kedua masa lapang dibazirkan. Bukan Allah wajibkan kita hadir kuliah 24 jam sehari dah. Kita kerja 8 jam, kuliah sejam. Tak? Tak kena bayar, free of charge, FOC. Boleh berapa ni tiket? 10 riyal. Ni free. Nampak? Free. Tak kena panas. Bola bang panas. Bah di hujan. Ni boleh sambung peti. Glorik-glorik. Tak. Ni duduk dalam surau dalam tu ada kipas, ada aircon, ada kapet pula. Tak. Sekejap 1 jam. Tak ada tambah masa. Penalti ada. Paisa balik. Nah. Kita fikirlah. Malu anak-anak kita. Kita tak hadir kuliah ni jadi fasik. Orang yang tak reti bahasa dia panggil. Keretian tu panggil. Nampak? Orang luar panggil tidak berapa reti bahasa Melayu. Itu bahasa luar. Melayu ni Terengganu tak reti bahasa. Ataupun bahasa tak reti. Tak reti tu Tuhan beri kesenangan dengan nak kerja boleh kerja, nak bini boleh bini, nak laki boleh laki, nak anak boleh anak. Nak kereta boleh kereta, nak motor boleh motor, nak sihat boleh sihat. Tuhan panggil sekejap je mari hadir kuliah. Dan maghrib siap. Tak boleh mari juga. Tak reti bahasa. Betul tak? Kedap tu. Betul tak? Bila lagi kita nak start? Nak? Ada kata tak surah Muhammad keras sangat. Dah cari kat lembek. Ada kat lembek ni. Hadirin sekalian. Ada macam-macam boleh pilih. Tak? Lembek ada keras ada bari. Tak? Pilih masing-masing. Bukan macam dulu tak. Kurang orang berat mengajar lah. Ni banyak. Bersepah-sepah. Tak? Orang tani panggil Belanda Kotna. Nampak? Soalan seterusnya menaruh hati pada pemuda penyantun. Saya tertarik hati dengan seorang pemuda yang semaktab dengan saya. Kerana wajahnya yang saya lihat dia jauh, jernih dan tenang. Bersantun orangnya serta tidak menggauli wanita tanpa sebab. Apakah hukumnya buat saya biasa bermimpi hidup samanya? Ni agak kurang pula tanya. Ganaknya awet ni. Dia kata dia belajar kolej. Ada budak laki-laki sekolej semaktab dengan dia. Lembut budak ni. Tak baik. Dia tak berani kau ngopang ada tak tutup pasal gitu. Tak. Orangnya sopan santun. Jadi dia ni ingin nak sangat ke laki-laki ni. Apa hukumnya? Dia duduk ingat ke laki-laki seperti ini. Tak. Jawabnya dalam masalah saudari itu cara penyesuaiannya ialah kembali pada firman Allah yang dalam surah An-Nur dan surah Al-Ahzab. Laki-laki dan perempuan haram hukumnya bergaul mesra, dan apatah lagi kalaulah sampai ke peringkat bercinta dan kasih sayang, maka cara demikian menyebabkan Allah murka. Tak boleh. Walaupun kita niat nak buat suami, tak boleh keluar bersama. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita niat memang aku nak buat isteri, bukan aku nak sia-siakan dia, tak boleh keluar bersama. Keluar bersama ni Yahudi Nasara. Islam tak ajar kita. Tok nenek moyang kita itu duduk ajar lagu ni lah. Tak boleh laki puan campur. Tapi learning kita lupa dah asal usul itu. Tak. Comel orang tua duduk. Tak. Adab-adab kena jaga. Tak boleh bawa anak dara orang tak tentu pasal. Nah, ni apa dah ikut dah. Dah ikut ni sebenarnya daripada barang. Orang putih mak ayah dia tak berhak nak cara ke dia. Nah, kalau dia umur 18, dia boleh minum alkohol arak, boleh mabuk, boleh zina, boleh beranak. Faham? Kita ni nak. Orang Melayu nak jadi orang putih. Dah. Bercinta sebelum kahwin haram. Islam kafir sama.
Nah, lepas kahwin barulah bercinta. Dah. Mu nak aku nak mu macam-macam sen lah ni. Nak tengah malam tak tidur dia anak dara. Anak dara. Pukul 3 pagi dia main mesej ni. Nampak? Duk main mesej ni. Nah, datang duk lawan ni. Nak tak tidur lagi dia main mesej. Bukan laki bini, hukumnya haram. Cakap dah dia apa ni kalau tak ada benda yang dihalalkan pada syarak, jual beli, kerja tu bab lain. Bab saksi, benda mustahak lain. Ni hak peribadi. Tak duk tanya. Dia buat benda itu gini macam-macam hal. Kalau awak pakai telefon awang sampai duduk sedia terus tahu. Nah, kalau ada rumah bakar anggun letung. Dah, ni haram ni semua ni daripada barat. Ambil kau mana daripada media masa, soal khabar, majalah, TV. Nah, awak mari. Hak barat hidupnya ada pasangan belaka. Maka sekarang ditiru pula dia oleh anak-anak Melayu kita. Dalam drama pun buat. Drama swasta ke, drama adat swasta ke. Tak. Maksudnya muda-mudi ni dia berpasangan hidup. Dia ada boyfriend, ada girlfriend. Ni semua ni daripada Yahudi Nasara. Nampak? Nabi kata kamu pasti akan mengikut jejak langkah orang-orang yang sebelum kamu. Yahudi ya. Ikut belaka. Islam ini dia berseronok selepas kahwin. Sebelum kahwin keluar bersama tak boleh. Mereka ada mahram. Tu pun tunang. Tak tunang tak boleh. Kita tunang, kita pinang dia. Bila pinang niat nak buat isteri. Kemudian kita nak keluar dengan dia, boleh. Ada mahram. Mahram teman. Faham tak? Mak ayah dia teman. Tak boleh nak gendong 2 orang gitu dengan motosikal. Tak, nak pergi masjid kapung behatkan dia ambil angin. Dah bukan orang lain tunang kita. Dah boleh. Haram ke tak haram? Anak ustaz kan, anak tu imam, anak tu guru, tak kira. Mereka bawa seorang daripada mahram bagi perempuan tu. Bawa mak dia. Bola raga motor. Faham? Tak ada masalah. Dia gitu. Ada mak tak jadi ya pula. Nampak lagi? Tak ada tujuan. Tujuannya nak kebebasan. Islam tapi nak kebebasan barat selit sedikit. Tak boleh. Islam tetap Islam. Tak boleh, tak boleh. Faham lagi? Hak kita buat dah lepas-lepas masa kita dah kahwin gitu, hari ni juga kena taubat. Bukan cara Islam kita buat gitu. Tak, cara jahiliah. Tunang awak keluar, tunang tak tahu pasal tahnu. Tak pergi kat air terjun. Berapa kali awak pergi kat air terjun dah. Tak, terjun depan tunang nak tunjuk yang kepala lekat seluar batu macam-macam resen. Tak, awak pergi kat pinyung, patambol lagi pinyung tak ada sekal haram dah ni. Tak, beci tengok orang. Dengan macam-macam peseng atas patah. Penyu dah naik lagi, penyu ada dah. Tak, haram belaka tu. Dia lepas berkahwin baru berseronok. Berseronok tu bercinta, berkasih, bersayang, berdua-duaan, tak, berpeleseran, berpelancongan, berjalan-jalan. Boleh lah ke? Berdua-duaan. Boleh. Dia kena kahwin dulu. Kena jawab nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Baru boleh keluar. Nampak? Lain pada tu sesat. Dan ni sesat tu. Tak nikah tak apa. Ayah pun sesat lah. Ayah tak marah. Tak. Tak boleh. Dia seronok ni lepas kahwin. Tapi dah kita dah ada seronok dulu. Lepas kahwin tak seronok lah. Masa tunang, masa kasih rata lagi. Nak jalan pipi tangan. Bila dah nikah dah tak ada lah. Cakap pun marah. Tak. Bini tanya dah, nak pergi mana bang? Banyak mau. Faham tak? Masa kasih Allah. Tak tanya marah. Masalah saudari yang seringkali bermimpi kan laki yang sebut sebenarnya mainan tidur dan buayan syaitan laknatullah. Gangguan syaitan. Berarti jangan dia ingat dah benda karut lagu ni. Ingat benda baik, biar masuk dalam mimpi benda baik. Ingat ke benda-benda yang baik. Banyaklah benda yang baik masuk dalam mimpi kita. Ingat benda yang tidak baik, benda yang tak baik dia masuk dalam mimpi. Agar kita leka dan lalai serta melakukan dosa terhadap Allah. Supaya kita ni lalai, anyu, akhirnya mari nafsu dan sebagainya nak jumpa. Mula-mula mata melihat, hati mencita, kaki melangkah, tangan mencapai. Gitu.
Jangan biarkan syaitan mempermainkan saudari kelak saudari yang rugi dan tertipu. Berhati-hatilah selalu agar selamat daripada tipu daya syaitan. Yakinlah bahawa jodoh itu di tangan Tuhan dan ia akan ditemui jua bila sampai masa dan ketikanya. Kalau kita rasa kita ingin sangat buat suami, ataulah utusan, pinang orang lelaki-lelaki, tak ada masalah. Tak, macam Siti Aisyah pinang Rasulullah, Siti Khadijah pun pinang Rasulullah juga. Tak ada masalah. Kita tengok baik dengan budak lelaki ni pada budak lelaki lain tak tahu ke benda lah ni. Tak tahu pasal. Kabur korang. Jadi tak ambuh, berlambak lagi. Orang lain pula tak ada masalah. Kita tujuan hajat kita ni benda yang baik. Benda yang baik Tuhan tolong selalu. Jangan duk lok sangat kerana anak tu pilih cita rasa sendiri. Dia itu akal tak cukup. Bila budak-budak akal tak cukup, benda yang dia pilih tak oleh, tak sempurna. Anak-anak wajib taat kepada ibu bapa dalam menentukan jodoh. Kalau orang perempuan nak lelaki tu lain. Dia kena ikut wali dia. Kalau apa guna ada wali. Untuk pengetahuan saudari bercita-cita untuk memiliki suami yang soleh dan beriman, pokoknya kita perlu terlebih dahulu menilik diri sendiri, yakni kita tanya pada diri kita, adakah aku ini sudah menjadi seorang wanita solehah atau beriman? Allah akan jodohkan wanita yang solehah dan beriman dengan lelaki yang soleh serta beriman juga. Tapi pada wali ada juga suami yang soleh, isteri kolek kacang. Ada juga isteri bahasa mulut uduh semua. Tu Tuhan nak beri pahala pada suami supaya sabar dengan perangai isteri. Ada juga. Ada lagu tu. Suami baik sangatnya, semayang tak tinggal apa semua. Boleh isteri Allah macam pobo bini. Semayang malam, cakap ngasor, jerak ketut lelaki tu sabar banyak. Ada juga lagu tu, boleh pahala. Macam kalau kita didik isteri yang kurang agama kepada beragama, lebih banyak pahala daripada berkahwin dengan hak pandai-pandai dah. Dia kata tidak boleh. Kita tengok budak ni dia dengan budak ni berhijab jalan dengan budak puan ni, nikah mengaku lah. Ajak pergi surat, jadi modek selalu. Boleh pahala besar tu. Tapi syarat biar dah tahan. Biar dang, takut modal stikah tak berok-berok. Kita geluli batin. Untuk memperoleh seorang suami yang soleh, berakhlak dan bersopan santun, perlu saudari banyakkan doa, minta pada Allah agar Allah kurniakan cita-cita atau hasrat saudari itu. Sekarang ni laki-laki soleh tak ramai tak soleh. Jadi kalau kita lakukan nak suami soleh, berdoa pada Allah. Barang siapa yang berdoa dengan ikhlas, Tuhan akan perkenankan doa ni. Dia nak benda lain. Dia ni kurang agama, tak apa pandai begitu begini. Dia nak panduan, nak dapat bimbingan suami soleh. Doa minta pada Allah. Kadang-kadang yang kita tengok tu soleh, padahal tak soleh sekarang. Bak mata kita kadang-kadang nampak macam tak soleh, padahal soleh baik. Ada juga. Muka bekeng muka. Tapi baik. Muka macam rimau sudah beranak muka. Mau bekeng tapi hati baik. Ada juga. Ada juga muka baik. Menipu orang tak patut. Ada juga. Kata aku dok suka sikit hari kan. Nampak lighting ni ambil BT. Orang kata nak bayar deposit 14,000 licin. Muka baik muka. Ada juga gitu. Jangan kita terpedaya pada muka. Muka ni macam-macam kita boleh buat. Tuhan cipta muka manusia ni dia pelik. Tak macam muka makhluk lain. Muka lembu dia spesial ni. Anak dia hilang pun muka gitu kat buku gambar muka lembu. Anak dia hilang lanyap dia kata buku gambar muka dia. Lepas tu dia anak dia waktu anak dia mari semula pula jumpa balik tengok muka dia. Muka sama, muka datang ni sama. Baru sudah makan anak hilang, anak mati, suka tak suka. Muka sama. Yang boleh ada suka muka sedih manusia. Satu lagi haiwan, chimpanzee, muka beruk. Beruk dia hampir dengan manusia. Dia boleh senyum, dia boleh muka keras, muka embek, muka keras, macam-macam besar. Manusia yang paling banyak boleh buat lakonan muka. Tengok orang nak pinjam piti kat kita kan, tengok dia buat muka. Nak pinjam piti, dia mari dulu ni. Mari lemah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lama dah tengok, baru ni tegar tak dengar sekarang. Nampak gemak lah ni gitu gini. Apa orang dah anak hari ni. Kerja kat tu lagi dah. Panjang ni lekor bawa tapel pusing ikut barang. Dah kata dah. Nak pinjam piti 500. Kita pun lemah sangat tu. Muka pun baik apa semua. Tak ada orang mari musang nak pinjam piti tau.
Operator. Dah. Jangan dah hak. Demo ni. Panggil pak kali sebetul tak tubik lagi. Menyakit apa tu? Kalau memang kau tak ui. Nak. Awal muka bakang gitu. Tu kata bahaya kat muka kita ni. Nah, macam-macam muka kita boleh buat. Muka baik, muka jahat. Dah, jangan sangat kita terpadai pada muka. Cuma Nabi anjurkan kita banyak bermuka manis pada orang. Manis mukanya sedekah. Sedekah. Nah, ada ustaz muka bahkan tak waktu muka. Bodohnya ustaz. Nah, ustaz orang dah ngajar orang muka macam rimau. Tak boleh, muka kena manis. Tak? Muka senyum kau orang. Muka senyum ni sedekah. Nah, orang jahil muka senyum kau orang ni ustaz dah tok guru orang berlebihnya muka. Nah, tak boleh gitu, tak patut. Nah, bukanlah tak ada orang senyum semua tak jadi juga. Nak tak ada orang seorang duk jabat senyum semua. Ni babi ke apa ni. Dah, lumayan jadi lagu tu tak jadi pula. Dah mana temu dengan orang. Nah, apa salah juga muka senyum. Bukan kata nak suruh peluk senyum dah. Muka dah musang. Muka dah lauduh, musang pula. Dah. Jadi, maknanya, kita nak ambil orang buat jodoh ni jangan hanya pada tengok jauh saja. Tengok orang lelaki ni nampak baik pun semua, buat lelaki dah jangan. Tengok orang ni comel letih pun semua, dah. Buat bini selalu jangan. Tapi kita kena periksa usul, asal usul, gitu gini. Dah. Orang puan pula kalau orang mari tengok kita jangan buat lebih-lebih dengan muka kita. Nah, orang nak masuk minang apa semua. Nah, memang orang kita tengok kita pun tubik siap dengan make up putih lepu. Padahal hitam. Bila nikah kat gua ni hitam, itu orang tengok putih. Nah, tebal sangat ubu bedok. Nah, bang kecok lah kata. Nah, jangan. Tapi lainnya orang tengok gitu dah, orang regek rata lah baru nikah. Nah, ni dalam Islam ni tak boleh keluar bersama. Dia rasa nak ke orang puan tu pergi rumah dia, mak dia buat tubik. Nah, dia pun tengok puas hati, minta diri balik. Esok khabar setuju nak masuk minang. Kalau puan setuju, nikah. Nah, zaman dulu ni dah nyepuah dah. Rata ni tengok kok biga side mirror, dashboard, dah steering, handbrake pun jamuh dah. Dah, baru nikah berat nak ni. Nah, batu anak-anak macam alang selesai tu be. Ni kaki gang ni rempit. Pasal apa? Mak ayah tak tahu benda. Tak tahu benda. Atas dasar kasih dasar cinta nikah. Nah, ayah minat penyanyi ni, mak minat penyanyi ni. Anak jeng tu be. Nah, gerak-gerak. Tengok budak muda dia ni. Hak mak dia muda-muda lagi. Nah, teruk-teruklah. Daripada mak ayah tu asyik. Nah, dia rambutan comel ni daripada benih hak mak ni. Dia gitu. Nah, dia kalau benih hak molek. Macam burung layang dia ni. Nampak? Bukan sebarang burung layang cappuccino, dak molek tu. Tak. Dia kena benih mana hak jatang, hak tina molek, dapat hasil burung layang. Dia panggil the blue swallow. Dak, hak tu hak mahal sekali. Nampak? Hak sarang putih. Bukan ikut say burung layang. Nah, orang lain jual 3,000 sekilo, mu 3 kilo seria. Faham? Doa itu senjata bagi orang mukmin. Doa senjata. Apa jua yang tak tercapai oleh kita, berdoa. Tuhan nak beri, dia beri. Tak beri, dapat pahala berdoa. Kita doa 3 kali doa, 3 pahala. Dan kalau Tuhan tak berkenan, pahala dapat dah. Sebab doa itu hubungan kita dengan pencipta. Allah ni kalau kita tak minta, dia marah. Manusia ni kalau kita minta, dia marah. Allah pelik. Nampak? Man lam yas'alillah yaghdabillahu alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Itu murahnya Allah. Manusia ni kita minta marah. Nah, sekali dua dah marah kan. Barang British kuliah kan. Kali tengah hari minta ulang 10. Lepas tu pukul 3.30 minta ulang. Tengok yang jerkah nyembang bini kejut. Nah, pasal acak-acak sangat. Allah lagi banyak kita minta, lagi suka. Pasal dia terlampau kaya. Minta kan? Nah, anak kita buah, anak nakal, anak tak dengar kata, minta kat dia tak? Nah, duduk saja belang-belang tunggu baju ikan mari. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati anak aku. Nampak? Keras pada sangat, tak dengar kata sangat, berhib jalan sangat. Tak? Jadikanlah anakku ni hormat kepada ibu bapa dan sebagainya. Minta. Kata Raja Rimah pun minta. Dia nak dengar tu. Dah perkenal bila? Saya tanya bila. Nah, tak tahu tanya bila.
Yakinlah bahawa Allah cukup memahami apa yang terkandung dalam isi hati hambanya. Yang paling penting kita ikhlas nak jadi baik. Nak jadi baik. Bagi jahat mana pun kita, Tuhan tak heran. Yang Tuhan nak kita ni ada rasa nak jadi baik. Nampak? Ada rasa ni. Sebab tu kadang-kadang orang yang jahat dia mimpi jumpa Nabi. Orang baik tak jumpa Nabi. Nah, tujuan apa tu? Itu tanda-tanda perubahan dia akan jadi baik. Tak, orang buat mimpi jumpa Nabi padahal kaki berhamsi buruk. Lambat lepas selipar orang, ring basikal orang, lecing. Tak, ngepi kuda pun. Tapi Tuhan nak buat titik tolak perubahan dia tu. Jadikan mimpi jumpa ulama, mimpi tengok neraka. Nak, tu imam dah mimpi itu. Tu imam mimpi karaoke. Tu imam. Tapi dari Tuhan nak ubah dia daripada jahat pada baik. Ada titik-titik permulaan ni. Nah, ini semua ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bagi kita ada rasa nak berubah dan ada rasa-rasa ada cerita nak jadi baik, dan jangan kita putuskan perhubungan dengan Allah. Habis daripada semayang kita masih lagi ingat kepada Allah. Allah ni kalau kita ingat kepada dia ingat kita. Maknanya Allah ingat kepada kita, Allah akan jaga kita daripada segala mara bahaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.